Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nisa pada ayat yang ke-10. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Husna Bandar Sunway, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ni mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya dan kasih sayangnya yang tiada bertepian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat? Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaan Allah SWT, insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala di dalamnya. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, ayat ni Allah bagi satu larangan pada kita sekalian, satu teguran kepada manusia supaya berhati-hati dalam hal menguruskan harta anak yatim. Anak yatim ni Nabi sayang, Allah pun sayang. Anak yatim ni mak dia pun sayang, ayah dia pun sayang. Allah sayang, Rasulullah pun sayang. Jadi semua orang perlu sayang seperti mana Rasulullah menyayangi anak-anak yatim ni. Bila Allah SWT bagi tahu pada kita sekalian bahawasanya memakan harta anak yatim tu satu benda yang merupakan satu kezaliman. Siapa dia yang pergi makan, yang cuba mengurus secara tak betul, ia adalah satu kezaliman yang nyata. Bahkan makanan ataupun sumber-sumber daripada anak yatim tersebut apabila dimasukkan ke dalam perutnya, hakikatnya dia sedang memakan api yang dimasukkan ke dalam diri dia. Cuma tak nampaklah kata api tu, kan? Cuma tak nampak. Tapi hakikatnya dikatakan oleh Allah, dia memakan api yang dimasukkan ke dalam perut dia. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Al-Kabair. Kitab yang membahaskan berkenaan dengan perihal dosa-dosa besar. Malam ni dosa besar apa yang kita nak belajar? Malam ni tajuknya memakan harta anak yatim dan menzaliminya. Ini salah satu dosa besar yang ada dalam agama Allah. Ada satu kisah disebut oleh baginda Nabi SAW. Satu hari Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril AS. Jibril datang bertemu dengan Rasulullah
dalam keadaan riak wajahnya yang tak seperti biasa. Cuma Jibril datang tu dalam keadaan wajah yang berbeza daripada sebelum ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat riak wajah Jibril alaihi salam yang sedemikian punya rupa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, kenapa wajah engkau sedemikian?" Lalu berkata Jibril alaihi salam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah suruh aku khabarkan kepada kamu bahwasanya neraka baru sahaja dihidupkan Allah." Neraka baru hidup. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, bila Rasulullah diberitahu oleh Jibril AS bahwasanya neraka baru dihidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah tanya, neraka tu untuk siapa? Maka Jibril jawab, neraka ni untuk orang munafik. Dia ada 7 tingkat. Tingkat yang paling bawah sekali orang munafik. Tingkat yang ke-6 iaitu orang Yahudi. Tingkat yang ke-5 orang Nasrani. Tingkat yang ke-4 orang Majusi. Tingkat yang ke-3 orang yang syirik. Sampailah tingkat yang kedua, Jibril diam untuk nak menyatakan tingkat yang pertama tu milik siapa. Rasulullah yang setengah duk asyik mendengar apa yang disebut oleh Jibril AS ni, terhenti seketika. Dia punya kekhusyukannya apabila Jibril diam pada tingkat yang pertama dalam neraka tersebut yang tak disampaikan oleh Jibril AS. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, tingkat yang pertama tu untuk siapa?" Maka jawab Jibril AS, "Tingkat yang pertama itu untuk umat engkau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah tanya, "Untuk umat aku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut diceritakan Nabi terus pengsan serta-merta. Bila dengar kata umat dia nak kena masuk neraka, bila dia dengar kata umat dia nak kena hukum, nak kena seksa dalam neraka, dia pengsan, tuan-tuan. Sehinggalah dikejutkan semula oleh Jibril AS. Jibril kejutkan Rasulullah. "Hai Rasulullah, bangun." Bila Rasulullah bangun, Rasulullah teriak dan Rasulullah menangis dan Rasulullah sedih. Dengar peristiwa kata umat-umat dia nanti akan kena dalam neraka. Lantaran begitu punya keadaan, maka baginda Nabi SAW diceritakan ketika mana di alam mahsyar nanti Rasulullah SAW akan sujud kepada Allah di saat ketika mana kita sedang bangun di alam mahsyar ni. Waktu kita bangun semua nanti di alam mahsyar, kita akan tengok Rasulullah SAW dia akan sujud kepada Allah. Dia seorang-seorang dia duduk sujud kepada Allah SWT. Sewaktu dia sujud kepada Allah, Allah seru kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad." Wahai Rasulullah, panggung kepala kamu, jangan sujud, panggung, bangun, kata. Lalu Allah SWT minta Rasulullah SAW minta kepada dia, "Mintalah kepada aku wahai Muhammad apa yang hang nak minta. Yang hang rajin duduk sujud sangat ni, bangun dan minta apa saja benda yang hang nak minta, minta ke aku nak bagi." Rasulullah minta apa? Rasulullah kata, "Wahai Allah, izinkan aku agar diberikan syafaat untuk aku memberi syafaat kepada umat-umat aku." Maka Allah SWT kata, "Aku ada 2 pilihan yang kau mesti buat salah satu pilihan daripada 2 benda ni. Yang pertama, aku hukum sebahagian umat kau dimasukkan ke dalam neraka Allah, sebahagian lagi aku masukkan ke dalam syurga. Nak tak macam tu?" Nak tak macam tu, saya yang bagi cantik sikit bahasa, tuan-tuan. Asal dia pilih yang mana satu, tapi bahasa saya, bahasa orang Pulau Pinang pula, nak tak yang mana satu, macam tu, nak tak yang tu. Soalan yang kedua ditanya oleh Allah SWT kepada Rasulullah. Yang kedua, aku bagi kepada engkau syafaat, kau boleh pergi beri syafaat kepada sesiapa yang kau nak bagi syafaat.
daripada kalangan umat-umat engkau. Umat engkau yang mana kau nak selamat, gunalah syafaat tu aku bagi. Terpulang pada engkau. Ternyata Nabi pilih yang mana? Nabi pilih yang kedua, supaya Nabi nak umat-umat dia diberi syafaat daripada Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah kepada umat-umat dia yang mana yang dia nak bagi syafaat. Hebat tak Rasulullah? Dia punya pengorbanan dia bukan hanya di dunia, bahkan pengorbanan dia sampailah di alam mahsyar nanti pun ada pengorbanan dia yang dia akan tunjuk kepada kita sekalian. Pengorbanan demi pengorbanan yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini nak menyelamatkan umat dia. Umat yang macam mana yang Nabi nak bagi syafaat ni? Nabi ditanya oleh sahabat Nabi, umat yang macam mana yang kau nak bagi syafaat ni? Kata Rasulullah, adapun umat-umat aku yang kuat beramal soleh sewaktu hidup di dunia, mereka akan masuk syurga dengan amalan-amalan mereka yang membuahkan rahmat Allah, maka mereka akan masuk syurga dengan amalan mereka. Mereka tak dapat syafaat, terus masuk syurga dengan amalan soleh yang mereka kerjakan di dunia lalu. Cuma yang aku nak selamat ni adalah manusia-manusia yang mati dia dalam keadaan masih buat dosa besar, tak sempat bertaubat, mati dia mati dalam keadaan mengejutkan, mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, tak sempat nak minta ampun dekat Allah, tak sempat nak istighfar, tak sempat nak mohon keampunan Allah, maka dia ni masuk dalam neraka. Maka aku nak selamat dia ni, geng-geng yang macam ni. Kita bila dengar cerita ni, kita jangan buat dosa besar lah. Kita kata tak apa, buat dosa besar tak apa, nanti Rasulullah selamat. Banyaklah. Sebelum nak kena selamat tu, kena seksa teruk dulu. Jadi buatlah satu bekalan, carilah bekalan yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Tuan-tuan tak payah fikir serabut kepala nak buat binatang apa. Tuan-tuan dengar hadis Nabi, Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Nabi kata, takutlah kamu dengan neraka Allah walaupun dengan sepotong buah tamar yang kamu infakkan itu boleh menyelamatkan kamu daripada neraka Allah. Dengan sedekah boleh selamatkan kita daripada terkena api neraka. Kalau tak sedekah, boleh jadi kita binasa di sana. Sebab itu perbanyakkan sedekah. Hari-hari kena sedekah, hari-hari. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, jadi pada malam ni kita akan cerita berkenaan dengan harta anak yatim dan menzaliminya. Apa dosa besar dia? Ini dosa besar dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, kata Allah, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ke dewasa mereka. Anak yatim ni tuan-tuan, kalau kita diberi amanah, kita ada anak-anak yatim di rumah kita, kita duduk bela dia, amanah dia sampai dia akhir balik. Amanah, jaga harta dia, kita tak makan harta dia, ataupun kita nak urus harta dia, mesti keizinan daripada dia. Pergi cerita dekat dia, abang kata ni Ashraf, pakcik nak labur duit Ashraf semua ni, duit peninggalan ayah ni ada 600,000 ni, pakcik nak masuk dalam bank rakyat, kita nak masuk saham bank rakyat ni, boleh ke? Kalau masuk dalam saham bank rakyat ni dapat berapa persen pakcik? Dapatlah 10%, 8% setiap tahun. Okey lah. Okey lah, letak lah. Kemudian Ashraf tu kata apa? Nanti pakcik ambil lah sebulan 2,000 kat pakcik, saya sedekah kat pakcik. Dia kata macam tu, ambil lah, boleh. Tapi kalau dia kata pakcik simpanlah semua dalam tu, nanti dapat dividen nanti baru pakcik ambil kat pakcik sikit, baru kita agih berapa pakcik nak dapat. Macam tu okey. Tapi kalau budak tu la kalam wala salam, tak sebut apa pun, tiba-tiba kita pergi bedai seorang-seorang kita tanpa pengetahuan dia, kita tu sedang makan api yang disebut daripada Allah yang kita bacakan tadi. Kita sedang memenuhi api neraka di dalam
darah daging kita yang kita masukkan duit-duit sumber-sumber daripada anak yatim tersebut, hakikatnya api neraka yang sedang kita prosok masuk di dalam mulut kita. Hakikat dia begitu. Ini satu benda yang Allah larang kita, yang kita kena berhati-hati di dalam hal ehwal mengurus harta anak yatim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam mengisahkan perjalanan Mi'rajnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba aku berhadapan dengan orang-orang yang mulut mereka dibuka secara paksa. Para malaikat azab, lalu datang malaikat-malaikatnya lain sambil membawa bebatuan daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam mulut mereka hingga keluar melalui dubur mereka. Aku bertanya kepada Jibril, manhum ya Jibril, siapakah mereka itu? Jibril jawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka. Ini tuan-tuan, di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan, Nabi duk tengok ada orang duk prosok masuk, faham prosok tuan-tuan, paksa masuk dalam mulut ni. Mulut ni dipaksa buka, kemudian dia paksa masuk api ni dalam mulut dia, buat masuk api dalam mulut dia ni. Jibril bagi tahu pada Rasulullah, dia ni waktu hidup di dunia dia duk makan harta anak yatim, sebab tu dia jadi macam tu. Nabi diperlihatkan benda-benda ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membangkitkan suatu kaum dari kubur mereka dalam keadaan keluar api dari perut-perut mereka. Api tersebut menyala-nyala di mulut-mulut mereka. Seseorang bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah kalian memperhatikan firman Allah SWT, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. As-Suddi berkata, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar nyala api dari mulut, telinga, hidung dan matanya. Siapapun yang melihatnya pasti mengetahui bahawa ia adalah pemakan harta anak yatim. Cuba tuan-tuan dengar lagi tragis keadaan dia. Nanti di alam mahsyar semua pakat tahu manusia yang berapa banyak jenis dosa dia buat di dunia ni. Kita akan tengok, kita akan lihat sendiri dengan mata kepala kita. Kita akan tengok manusia-manusia yang diazab di alam mahsyar lagi dah kena dah. Terutamanya orang yang memakan harta anak yatim ni. Dia buat main hadis Nabi sehingga Nabi kata mereka itu dalam keadaan keluar daripada mulut itu api, daripada telinga keluar api, daripada hidung keluar api, daripada mata keluar api. Siapapun yang melihatnya pasti mengetahui bahawa ia adalah pemakan harta anak yatim. Ui, hidung api, mata api, telinga api, mulut api. Orang api ni tuan. Bukan api-api, orang api. Semua berapi tuan. Dia bukan naga tuan. Dia bukan naga. Dia memang dijadikan macam tu. Sebab apa dia jadikan macam tu? Supaya orang lain kenal, kata dia ni kaki makan harta anak yatim. Semua orang kenal. Ada satu ayat lagi tuan-tuan, Allah tunjuk kata manusia akan kenal dia disebabkan dengan dia ni rajin makan riba tuan-tuan. Makan riba. Dia bagi pinjam abang dia 10,000, dia ambil ke atas 12,000. Dia kata, abang, aku bagi pinjam dekat hang ni 10,000, hang bayar 12,000. Dia makan riba tuan-tuan. Quran kata, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Ada disebut minal mas, nanti dia ni seperti mana orang yang kerasukan. Dia ni seperti mana orang kerasukan yang dikatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran tersebut. Allah kata dia ni seperti mana orang yang kerasukan. Dalam keadaan tersebut dia dibangkitkan di hadapan khalayak ramai dalam keadaan sedemikian. Ni tuan-tuan, ini bayar. Allah kata apa? Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Maksudnya apa?
Kamu akan kenal nanti orang yang selalu duk makan riba suatu hidup di dunia dulu, mereka bangkit melainkan dalam keadaan mereka ini seolah-olah macam kerasukan syaitan. Bangkit di alam mahsyar nanti duk menggeletak seorang-seorang ni. Orang kenal dia, kata dia ni kaki makan riba suatu hidup di dunia dulu. Semua orang kenal kan? Semua orang kenal. Tak perlu diperkenalkan, tak perlu. Itu cara orang yang makan riba di dunia. Orang yang makan harta anak yatim di dunia, dia bangkit penuh api di mata, penuh api di telinga, penuh api di lubang hidung, penuh api di mulut. Itu orang yang makan harta anak yatim. Bagaimana pula keadaan orang yang takabur, orang yang sombong? Orang yang sombong, Allah jadikan dia seperti az-zubab. Zubab ni apa? Lalat. Dia akan dibangkit di alam mahsyar nanti halus kecil kan. Lalu orang pakat pijak dia. Orang pakat pijak dia, orang pakat lenyek dia sebab dia di dunia dulu dia suka besar diri dia. Di dunia dulu dia suka sombong, di dunia dulu dia suka bangga diri, di dunia dulu dia suka bongkak, di dunia dulu dia suka ada sifat takabur dalam diri dia. Dia suka besarkan diri dia. Maka di alam mahsyar nanti dia akan dijadikan sekecil-kecil binatang. Lalu semua orang pakat pijak dia, orang pakat lenyek dia. Balasan daripada kesombongan dan takabur dia sewaktu dia hidup di dunia dulu. Ini tuan-tuan, ini keadaan manusia. Apa yang kita buat di dunia dulu semuanya akan menjadikan kita siapa di sana. Apa-apa pun kita hidup di dunia ni, kalau kita tempatkan diri kita bersama dengan Allah, kita tempatkan diri kita ni jadi orang baik, kita tempatkan diri kita duduk dalam majlis ilmu, kita tempatkan diri kita bagi jadi orang yang terkenal di sisi Allah, maka kita akan mulia di sana dengan sehabis-habis kemuliaan. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, para ulama berkata, setiap wali anak yatim, jika ia seorang yang miskin lalu ia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang baik sesuai dengan tanggungjawabnya, mengurusnya dan mengembangkan hartanya, itu tidak mengapa. Namun jika melebihi dari yang sewajarnya, maka ia adalah harta haram. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakhiran falyakul bil ma'ruf." Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu dengan cara yang baik. Dia kata, kalaulah hang orang kaya, orang suruh jaga harta anak yatim, kalau boleh jangan ambil lah. Kalau boleh jangan ambil apa pun daripada harta anak yatim itu, jaga elok. Tapi kalau hang orang miskin, hang boleh ambil atas kebenaran anak yatim yang hang jaga harta dia tersebut, atas kebenaran dia, dia bagi kepada hang, boleh ambil dan boleh makan. Begitu cerita dia. Yang dimaksud dengan memakan dengan cara yang baik adalah bagaimana yang dimaksudkan dengan cara yang baik ini. Pengarang kitab ni, Imam Az-Zahabi, menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan cara yang baik menjaga harta anak yatim ini macam mana. Yang pertama, mengambilnya sebagai hutang. Kalau dah tak ada duit sangat, minta kat dia, ni pakcik nak hutang boleh? Boleh. Berapa ribu pakcik nak? 10,000. Ambil kan, nanti pakcik bayar balik, pakcik bagi penyata kat saya. Bila pakcik masuk dia, pakcik bagi tahu kat saya. Okey? Boleh Yang kedua, memakannya sekadar keinginan, sekadar keperluan dan tidak berlebih-lebihan. Boleh nak makan harta anak yatim itu sekadar keperluan saja. Bagi tahu kat budak tu, kata pakcik nak ambil upah jaga harta kamu ni sebulan 3,000. Boleh? Boleh pakcik. 5,000 pun tak apa pakcik. Duit ada berapa? 1 juta. 5,000 pun tak apa, dia kata. Pakcik ambil lah sebulan 5,000, saya bagi kat pakcik. Halal pakcik. Pakcik tak payah minta kat saya, tak apa. Sebulan pakcik buat keluar 5,000 cukup. Tak payah bagi tahu kat saya. Cantik kan tak? Terus auto favorite transfer. Sebab dah tahu dah 5,000 sebulan, dia duk jaga. Jadi tak perlu bagi tahu. Tetapi kalaulah kita nak, minta pada dia.
Yang ketiga, mengambilnya senilai dengan upah yang umum berlaku seumpama ia bekerja pada anak yatim. Minta upah dekat dia. Agak-agak nak bagi kat pakcik berapa sebulan. Ni pakcik duk simpan duit ni, takutlah macam-macam berlaku ni. Nak bagi upah kat pakcik berapa? Dia kata ikut pakcik lah. Pakcik nak guna banyak mana guna lah. Tapi pakcik guna banyak mana pun pakcik guna kat saya juga. Tak apa, saya duduk rumah pakcik kan. Tak apalah, pakcik ambil lah. Entah. Jangan duk yuk ya pula. Kalau dia dah kata boleh guna boleh ambil, jangan duk yuk ya Maknanya guna sekadar mana yang menjadi keperluan saja. Adapun lebih pi tukar kereta, nak beli kereta besar lagi, asalnya mampu BLM je. Sejak jaga harta anak yatim ni beli Velfire tuan. Terlebih sangat. Jadi janganlah sampai macam tu. Itu bahaya, itu fitnah. Yang keempat, mengambilnya dalam kondisi darurat. Kalau dalam keadaan terdesak sangat pun baru boleh. Tak terdesak tak payah. Terdesak sangat ni, dek tolong dek, pakcik tak tahulah nak guna sumber apa. Beli baju sekolah hang hari tu pun dah habis sampai 600, kemudian beli kasut sekolah apa semua barang sekolah, nak bayar yuran lagi 1200 yuran, tak tahu nak guna duit mana nah. Boleh tak pakcik ambil duit kamu yang ada dalam bank tu, yang pakcik buat simpanan tetap tu? Boleh pakcik pilih keluar. Berapa? Pakcik pilih keluar 5,000, pakcik bagi bayar duit yuran sekolah saya, selebihnya ambil kat pakcik. Okey lah. Kalau dia cakap macam tu lah. Kalau dia cakap, kalau dia tak cakap, sorry lah tuan. La salam wala kalam. Jadi habis belah macam tu kan. Jadi maknanya pendapat yang keempat ini disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam tafsirnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, aku dan pengasuh anak yatim kelak di syurga seperti ini. Lalu Nabi SAW memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan kedua-duanya. Nabi kata apa? Aku dengan anak yatim ni di dalam syurga macam ni. Nabi tunjuk. Kita macam mana? Kita peace. Tapi Rasulullah sebut, dia kata aku dengan anak yatim nanti di dalam syurga macam mana? Macam ni. Nabi buat macam ni. Renggang tutup, renggang tutup, renggang tutup. Maknanya paling dekat sangat. Sebab tu tuan-tuan kalau nak doa mustajab, tuan-tuan pergi jumpa anak yatim, tuan-tuan suruh dia doa. Tuan-tuan bagi sedekah kat dia waktu hari raya RM100, pesan kat dia, tolong doa pakcik Nak doa apa pakcik? Bagi pakcik cepat naik pangkat. Cakap macam tu kat dia. Nanti dia doa. Ataupun tolong doakan pakcik, bagi pakcik sihat walafiat. Jangan bagi ada sakit apa pun. Nak bagi sihat je, nak rajin ibadat. Yang tu je, yang lain tak mau. Suruh budak tu doa, mustajab doa dia. Sebab dia orang yang dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara malikun bisababati wal wusta. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Nabi kata apa? Nabi kata pengasuh anak yatim, baik masih kerabatnya atau bukan, akan bersamaku kelak dalam syurga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tadi Nabi sebut Nabi dengan anak yatim seperti mana dua jari ni. Ni hadis ni pula Nabi kata pengasuh anak yatim, orang yang pandai jaga anak yatim, orang yang mengasuh anak yatim, Nabi kata dia dengan aku nanti. Nabi kata wa asyara malikun bisababati wal wusta. Tuan-tuan, jari ni nama-nama jari dalam Islam, nama-nama jari dalam bahasa Arab. Yang ni nama dia apa? Yang ni namanya ibham. Ni nama apa? Ibham. Yang ni nama apa? Sababah. Ni sababah. Yang ni wusta. Tuan, ini wusta. Nabi tunjuk ni, Nabi tunjuk dua jari ni. Nabi kata, Nabi tunjuk dua jari ni. Orang yang pandai jaga anak yatim, orang yang baik jaga anak yatim, dia dengan aku dalam syurga seperti macam ni. Tadi anak yatim, maknanya dia dengan anak yatim, dengan Nabi, dengan dia sekali, duduk dengan Nabi SAW di dalam syurga, rapat tuan-tuan. Pengiring rapat, follow rapat tuan-tuan, dekat sungguh dengan Nabi SAW. Untung tuan-tuan.
Kadang-kadang kita jumpa orang yang tak ada anak, dia bela anak yatim. Kadang-kadang kita jumpa, tengok rezeki dia melimpah-limpah, Allah bagi, tuan. Ada saja sumber-sumber rezeki, ada saja peluang-peluang pekerjaan, ada saja peluang-peluang tender, sebab dia jaga anak yatim. Setengah orang dia tak jaga anak yatim. Setiap bulan dia buat infak, beli beras 6 kampit, beli beras 10 kampit, dia pergi hantar ke rumah anak yatim, bagi anak yatim makan daripada sumber-sumber rezeki yang dia perolehi daripada tetik peluh usaha dia sendiri. Kadang-kadang orang buat macam tu. Rezeki dia macam mana? Melimpah ruah, tuan. Kadang-kadang lagi dia tak pergi hantar beras, kemudian dia tak buat apa, dia cuma transfer setiap bulan masuk ke dalam akaun pusat asuhan anak yatim. Pun ada orang macam tu, tuan. Setengah orang lagi dia tak mahu macam tu. Dia setiap bulan dia buat apa? Dia masak-masak seorang-seorang dia pergi hantar makanan pergi ke rumah anak yatim. Pun boleh juga, tuan. Macam-macam jenis. Dengan mau dengan tak mau, ya, tuan. Jadi maknanya ada orang yang bijak, maka dia buatlah dalam keadaan yang terbaik untuk memelihara anak yatim, supaya anak yatim itu merasai disayangi oleh orang-orang yang berada di sekeliling. Ini perbuatan yang bagus, perbuatan yang baik, yang selalu disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kesimpulan daripada ni ada satu hadis Nabi. Nabi kata, man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabas lahul jannah albittah. Nabi kata, barang siapa yang menyertakan anak yatim dalam keluarga muslim dalam makan dan minumnya hingga anak yatim itu dicukupkan oleh Allah SWT, nescaya Allah SWT mewajibkan baginya syurga sama sekali. Siapa-siapa yang ada kesempatan, ada kelebihan, ada berlebihan harta, ada berlebihan rezeki, dia pergi bagi makan kepada anak yatim, makan minum dia jaga anak yatim ni, nanti dia masuk syurga. Wajib bagi dia masuk syurga. Siapa cakap tu? Baginda Nabi SAW. Ada satu perbuatan Nabi buat kepada anak-anak yatim ni. Cuba tuan-tuan dengar hadis ni. Nabi kata apa? Man masaha ra'sa yatimin lam yamsashu illa lillahi kana lahu bikulli sya'rati marrat 'alaiha yaduhu hasanatun wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa faraqa baina asbu'aihi as-sababati wal wusta. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa yang pergi jumpa anak yatim, kemudian dia mengusap kepala seorang anak yatim semata-mata kerana Allah. Dia jumpa anak yatim, dia pergi usap kepala dia. Jangan pergi usap kepala anak tu bin yatim, kan? Jangan pergi usap kepala anak tu bin yatim, yang tu lain. Pergi usap kepala orang nama apa? Hasan bin Yatim, kita pergi usap kepala dia. Tak suruh macam tu. Dia suruh anak yatim betul-betul ini. Bila kita pergi usap kepala anak yatim ni, kita dapat apa? Maka ia akan mendapat pahala dari setiap helai rambut yang terkena usapan tangannya itu dengan satu kebaikan. Mana-mana jari dia yang kena rambut anak yatim tersebut, semua dapat pahala kepada dia. Satu rambut, satu pahala. Satu rambut, satu pahala. Kalau rambut dia banyak, berapa banyak di kepala dia punya rambut, pahala dia banyak itulah. Yang kena pada tangan dia, maka dia dapat pahala. Ui, hebatlah. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sisinya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka aku dan dia kelak di syurga seperti ini. Lalu beliau merenggangkan jari telunjuk dan dengan jari tengah. Nabi buat macam ni. Siapa yang buat baik, dia dapat syurga Allah SWT dan akan dapat duduk bersama dengan aku di dalam syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat dikasihi sekalian, apa yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni? Yang pertama, hormati dan muliakanlah anak yatim di dunia ni. Selagi mana kita duk jumpa dia, selagi mana nyawa duk kandung badan, buatlah kebaikan. Yang kedua, carilah kasih sayang Allah, carilah kemuliaan daripada Allah, akan memuliakan anak yatim tersebut. Yang ketiga, buatlah sunnah-sunnah Nabi yang disukai oleh Rasulullah, supaya kita beroleh kemuliaan daripada Allah dan kasih sayang daripada Rasulullah SAW.
Cukup sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kasih sayang-Mu, keberkatan daripadamu, keredaan daripadamu yang berterusan kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab buat ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu. Dan jangan sesekali kau jadikan kubur mereka satu lubang daripada lubang api neraka-Mu. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Cemerlangkanlah anak-anak kami dalam pelajarannya, dalam pendidikannya, dalam mata pelajarannya yang akan diambil oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa cemerlang dari sudut pendidikannya dan akhlaknya serta adabnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.